Kalau hidup sederhana, cukup-cukup dengan kesederhanaan yang kita miliki. Kalau hidup dalam keadaan kaya, cukup-cukup dengan kekayaan yang diperolehi dan tidak lebih daripada itu. Dan begitulah dalam kadar-kadar yang tertentu dalam kehidupan kita, tidak melebihi daripada apa yang kita tak perlukan. Saya nak ambil kata-kata yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini tuan-tuan mungkin boleh jadikan dia sebagai panduan untuk menjadikan ia sebagai kalimah zuhud dalam hidup. Di mana kedudukannya terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab dalam bab ini Imam Ahmad dia mendetailkan ada zuhud orang awam, ada zuhud orang yang khas, ada zuhud orang yang khawasul khas, ya, khawasul khawas. Ada orang yang umum, ada orang yang khusus VIP, dan satu lagi VVIP. Tambah lagi, ya. Ada 3 jenis kategori zuhud yang disebut oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu? Yaqul az-zuhdu ala thalathati awjah. Zuhud itu ada 3 bentuk. Zuhud yang pertama iaitulah tarkul haram. Wa hadha zuhdul awam. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itulah maksud zuhud. Allah kata haram, jangan makan daging babi, tak makan. Jangan lagi kita banyak masalah, kita duk tanya lagi, Ustaz dalam Al-Quran daging babi je kan? Tulang babi boleh tak? Ya, Al-Quran tak sebut. Kan begitu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tulang babi tak jadi masalah. Sebab Allah sebut lahmil khinzir. Contoh, bila Allah sebut saja daging babi, segala namanya babi, ya, ataupun namanya khinzir, itu tak boleh diusik dah. Bila Allah mengatakan arak itu haram, maka kita tidak mendekati perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Maka itulah ta'rifan zuhud bagi orang-orang awam. Bermakna kalau tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan telah pun melakukan ataupun telah pun memiliki sifat zuhud. Zuhud yang pertama. Yang kedua, wathani tarkul fuduli minal halal syai'i az-zaidi anil haddi. Meninggalkan lebihan-lebihan daripada perkara yang halal yang melebihi daripada had yang diperlukan dalam hidup. Ini yang disebut dengan nama istilah kafaf, cukup. Dalam hidup dah tak fikir lain dah. Oh, cukuplah, kehidupan aku ni begini. Nak kata cukup dalam hidup ni dia berbeza-beza tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jangan samakan setiap orang kena serupa. Kalau katakan gaji 2,000 semua kena 2,000 sama, tak. Dia maksudnya ikut kepada kadar kehidupan kita. Kalau hidup sederhana, cukup-cukup dengan kesederhanaan yang kita miliki. Kalau hidup dalam keadaan kaya, cukup-cukup dengan kekayaan yang diperolehi dan tidak lebih daripada itu. Dan begitulah dalam kadar-kadar yang tertentu dalam kehidupan kita, tidak melebihi daripada apa yang kita tak perlukan. Sebab kadang-kadang kita nak seorangnya pemandu, tapi kalau boleh kereta sampai 10 kereta. Semua tukar, seronok lah beli ni, tengok keluar kereta baru pula. Ini kereta ni kalau tidur pun berjalan, dia bergerak, tertidur pun insya-Allah selamat. Tu kalau tu sebenarnya kerja kan, kita kata Allah nak jual sayang kereta lama. Ini kereta lama ni antik ni Ustaz. Kan ada orang suka simpan sampai 20 tahun, 30 tahun kenderaan tersebut. Kemudian beli lagi kereta yang baru, beli lagi sampai begitu banyak. Dia melebihi daripada had yang diperlukan dalam hidupnya ketika itu. Kalau itu berjaya kita tinggalkan, kita kata cukup-cukup, alhamdulillah, apa yang Allah bagi pada kita, kita dapat laksanakan dalam keadaan yang terbaik. Selebihnya itu serahkan kepada yang lain. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang begini itu adalah pada peringkat, ya, taraktuhu hadha minaz zuhdi hadha wa hadha zuhdul khawas. Zuhud seumpama ini dinamakan dengan nama zuhud orang yang khusus, VIP, zuhud VIP. Dan yang ketiga, lakin a'la martabatan fi zuhdi, akan tetapi setinggi-tinggi martabat zuhud bagi seseorang itu tarku ma yashghulu 'anillahi wa huwa zuhdul 'arifin, meninggalkan sesuatu yang boleh menyibukkan dirinya daripada Allah. Ini dikatakan sebagai zuhud orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan dalam hidupnya sibuk. Saya buat begini, duduk dengan teman-teman dan kawan-kawan ni, bagus tak? Bagus, kita duduk. Tapi bila difikirkan, bila duduk dengan teman dan kawannya itu menyebabkan saya duduk dengan dia, menyebabkan saya tertinggal untuk memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas ditinggalkan perkara tersebut. Subhanallah. Dalam hal tersebut ini dia buat tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab dia nak memencilkan diri, bukan sebab dia benci pada teman dan rakannya, tapi sebab kalau dia duduk bersama dengan teman menyebabkan dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan perkara tersebut. Ini lagi tinggi tuan-tuan. Sebab itu kalau kita melihat ada di kalangan para ulama yang memang hidupnya begitu, bukan kerana mereka tidak mahu, tapi sebab bila dia berhubung dengan manusia menyebabkan dia terlupa pada Allah,
terlupa pada Allah, itu dianggap sebagai kesalahan yang besar dalam hidup mereka. Dan sebab itu kan ada dalam suatu kata-kata yang disebut oleh para ulama, hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Tuan-tuan ingat ke tak ingat? Tak ingat, ya. Okay, Rasulullah bukan kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata para ulama, hasanatul abrar, segala kebaikan orang-orang yang baik, tapi dianggap sebagai sayyiat, dosa-dosa kecil bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu baik. Orang yang soleh buat baik, tapi orang yang dekat pada Allah dianggap sebagai satu kesalahan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meninggalkan akan perkara tersebut. Makan, boleh tak makan? Boleh. Silakan sahaja. Hukum makan apa dia? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukumnya adalah harus. Dan tujuan makan, kita nak menampung diri kita ni dapat beribadah pada Allah SWT. Tiba-tiba dia makan, kita makan 3 pinggan. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan. Okey, itu normal. Kita tak normal, Ustaz, saya makan sekali je. Alhamdulillah. Ada orang yang begitu keadaannya. Dia makan dalam hidup hanya sekali je. Ustaz, kalau saya makan banyak ni, memang saya akan melemahkan ibadah saya pada Allah. Akhirnya ditinggalkan seluruh makanan tersebut, saya nak makan sekali je dalam hidup saya. Ada orang yang begitu. Hidupnya begitu, sebab apa? Sebab kalau dia makan, dia menyebabkan dia tak boleh nak laksanakan ibadah yang lain. Dia tinggalkan perkara tersebut, padahal perkara itu bukanlah haram. Perkara itu adalah merupakan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Tapi sebab bila dia melakukan perkara yang dihalalkan oleh Allah, menyebabkan dia tersibuk dirinya daripada mengingati Allah, lantas ditinggalkan perkara tersebut. Ini adalah merupakan zuhud bagi orang-orang yang al-arif billah, mereka yang dekat dan kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.